Dan selamat petang, sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat kepada media mengenai status masa COVID di negeri Sabah. Berikut ialah laporan harian mengenai COVID di negeri Sabah. Berdasarkan kepada laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru di negeri ini adalah sebanyak 259 kes. Ini berbanding dengan 397 kalau saya tak silap semalam ya. Jumlah kumulatif ialah sebanyak 21.448 kes. Hari ini 2 kes kematian dicatatkan, iaitu satu di daerah Senakan dan satu lagi di Kota Kinabalu. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, saya ingin merakamkan takziah kepada ahli-ahli keluarga yang terlibat. Pada hari ini juga, seramai 553 pesakit COVID telah sembuh dan telah di-discharge daripada hospital. Manakala 2.935 pesakit masih menerima rawatan, yaitu 739 di hospital dan 2.196 di PKRC. Bilangan pesakit COVID di ICU masih lagi 69, di mana 19 daripada mereka memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilators. Saya baca berikut kes jangkitan mengikut daerah. Kota Kinabalu 73 kes, Lahadatu 34 dengan 34 ya. Tuaran ataupun 34, Senakan 29, Tuaran 27, Tawau 24, Kudat 19, Putatan 17, Keningau 14, Pinampang juga mencatatkan 14 kes baru, Papar 3, Kota Belud dan Sepintang masing-masing mencatatkan 2 kes baru, Kuala Penyu 1. Dan sukacita saya maklumkan daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Ranau, Beluran, Telupit, Kuta Merudu, Pitas, Sempurna, Kinabatangan, Tambunan, Kunak, Tongod, Beaufort, Tenem dan Nabawan. Kalau saya tidak silap, jumlah daerah yang tidak mencatatkan sebarang kes baru ialah 13. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Nabawan kerana Nabawan sekarang adalah dalam zon hijau. Ya. Semoga rekod ini dapat dikekalkan. Jadi, saya ulang sekali lagi, jumlah kes positif yang dicatatkan sehingga hari ini ialah 259, kes kematian 2 orang, dan kita juga telah menemui 3 kluster baru di Sabah. Daerah Ranau pula bertukar daripada zon jingga ke zon kuning. Artinya keadaan dia makin bertambah baik, ya. Jingga ke kuning. Manakala daerah Nabawan dari zon kuning ke zon hijau
seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Pada hari ini terdapat 3 kluster baru yang direkodkan. Kluster-kluster tersebut ialah kluster Keramunting di daerah Sendakan sebanyak 21 kes, kluster Saga di daerah Kota Kinabalu sebanyak 9 kes, dan kluster Heaven di daerah Lahadatu sebanyak 11 kes. Ini pula kapasiti katil di hospital dan juga di PKRC. Jumlah kapasiti katil di hospital COVID-19 adalah 1,010 katil. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau apa yang dipanggil sebagai PKRC adalah sebanyak 8,091 katil. Menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti katil di Sabah sebanyak 9,101 katil. Secara keseluruhannya, peratusan penggunaan katil pada hari ini adalah 32,25%. Hari ini juga Majlis Keselamatan Negara yang bersidang telah menamatkan atau bersetuju perakuan untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah, kedua-duanya di Lahadatu. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahadatu bermula pada 13 Oktober hingga 26 Oktober. Kemudian dilanjutkan lagi daripada 9 November hingga 23 hari bulan November. Berdasarkan penilaian risiko dan seringan yang telah dilaksanakan oleh KKKM, mendapati kes positif COVID di kawasan ini telah menurun dan dalam keadaan yang terkawal. Sehubungan itu, atas nasihat KKM, Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara hari ini bersetuju agar pelaksanaan PKPD di kedua lokaliti ini ditamatkan pada 11 November 2020, yakni lebih awal daripada penetapan sebelum ini. Saya juga diingatkan, lokaliti ini masih tertaluk kepada Perintah Kawalan Bergerak Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa di seluruh negeri Sabah. Ini pula laporan bantuan bakul makanan atau lebih popular dengan nama food basket. Pengagihan bantuan bakul makanan kepada golongan sasar berjalan lancar. Sehingga hari ini sebanyak 157,935 bakul makanan telah diagihkan. Ini pula laporan Sekatan Jalan Raya, penguatkuasaan di perairan Sabah, serta kerja-kerja sanitasi dan hibahan umum oleh Jabatan Penerangan melalui program mereka Info on the Wheels. Sebanyak 67 sekatan jalan raya telah dilaksanakan, melibatkan pemeriksaan 42,326 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 191 buah kenderaan diarah berpatah balik, manakala 50 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRN juga telah melaksanakan 84 hibahan melalui kereta peronda. Adalah dimaklumkan mengikut dapatan statistik daripada pihak PDRM, kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah agak tinggi, iaitu 96,8%. Saya menyuruh agar ini diteruskan, kerana seperti mana yang semua kita sedia maklum,
Pematuhan kepada SOP ini banyak menyumbang kepada memutuskan rantaian penularan virus COVID di Sabah. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 21 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 22 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi di 5 buah premis. 5 premis di 2 daerah, yaitu di Tawau dan juga Sempurna. Hibahan umum Jabatan Penerangan melalui program Info on the Wheels mengenai kempen pematuhan SOP, amalan 3W, menghilangkan 3C dan pembudayaan norma baru telah dilaksanakan di 141 lokasi di 20 daerah di Sabah. Hibahan dibuat dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, bahasa Kadazan Dusun, dan juga bahasa Bajau. Akhirnya saya ingin menyeru kerjasama daripada semua pihak, kerana ini amat penting dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian penularan virus COVID-19, yakni dengan mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa dan mengamalkan norma baru dalam hidup seharian. Sekian, inilah laporan mengenai status semasa COVID di negeri Sabah. Dan seterusnya saya ingin menjawab beberapa soalan yang mana telah dikemukakan lebih awal kepada Sekretariat. Saya akan menjawab soalan tersebut, atau saya akan membaca soalan tersebut dan juga membaca jawapan-jawapan yang telah kita sediakan. Dan kalau ada soalan tambahan, bolehlah dikemukakan selepas ini. Soalan pertama datang daripada Senchu Delhi. Soalannya berbunyi, kerajaan telah melonggarkan SOP untuk PKPB di Sabah. Kalau kes COVID dalam tempoh PKPB ini meningkat lagi, adakah kerajaan akan mengkaji semula SOP yang ada? Jawapannya iya. Kerajaan akan sentiasa memantau situasi dari masa ke semasa dalam membantu kita untuk membuat keputusan yang betul atau membuat perubahan kepada SOP yang sedia ada. Seperti mana yang saya dan semua orang sedia maklum, kita telah longgarkan beberapa syarat SOP. Tetapi saya ingin mengingatkan, kelonggaran ini dibuat bukan untuk meninggikan risiko penularan, tapi sebagai usaha kita untuk mencari imbangan antara hidup dan kehidupan. Arti dia, memang matlamat utama kita untuk menjaga kesehatan. Tapi dalam masa yang sama juga kita ingin pastikan bahawa dalam kita mengharungi cabaran menangani COVID sekarang ini, kita semua tahu bahawa banyak impak ekonomi menimpa kepada sebahagian besar daripada rakyat. Ada yang tidak boleh bekerja. Bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti kaki tangan kerajaan atau yang bergaji bulan, yang akan terus menerima gaji sama ada kita datang kerja atau tidak, itu tidak menimbulkan masalah. Masalahnya ialah mereka yang bergaji hari, atau mereka yang orang kata
berniaga secara kecil-kecilan, yakni jualan setiap hari. Itulah punca rezeki mereka untuk menampung kos keluarga. Ini sebenarnya saudara sekalian sebab utama kita mencuba mencari imbangan antara hidup dan kehidupan. Barangkali ramai yang bertanya, dan saya kalau boleh saya jawab semua, dan barangkali ada soalan yang seterusnya yang lebih kurang sama. Saudara dan saudara sekalian, ini adalah kali kedua kita mengalami PKP. Cuma kali ini adalah PKPB. Pertama sekali ialah PKP dan sekarang PKPB. Saya mendapati bahawa pada fasa pertama semasa PKP dilaksanakan, saya dapati bahawa sebagian besar rakyat masih dapat bertahan kerana mereka ada tabung simpanan keuangan. Kalau yang bisnes kecil-kecil, mereka masih boleh bertahan kerana adanya simpanan tunai yang boleh menampung kos atau kos perniagaan walaupun ditutup. Tapi saya dapati bahawa pada kali kedua ramai yang telah mengadu bahawa simpanan mereka telah pun habis. Artinya mereka perlu bekerja atau mereka perlu membuka semula perniagaan mereka untuk membolehkan mereka terus survive, kata orang, atau terus boleh bertahan. Saudara sekalian, kita amat prihatin dengan mereka yang bekerja sendiri khususnya. Sebagai misalan, kalau seseorang itu membuka restoran, restorannya perlu dibayar sewa tiap-tiap bulan. Dia perlu menggaji kaki tangan. Tapi kalaulah perniagaan itu ditutup terus, kemampuannya untuk bertahan tidak lama. Dan kerana itulah kita cuba cari jalan tengah agar sambil keutamaan dan prioriti utama kita ialah untuk memastikan virus ini dapat kita tangani dengan berkesan. Tapi dalam masa yang sama juga kita mahu pastikan rakyat biasa masih ada pendapatan yang mampu menyara hidup keluarga mereka. Mungkin orang mengatakan, tapi kerajaan bagi bantuan. Terus terang saya katakan, betul, kerajaan beri bantuan, tapi bantuan itu adalah terhad. Dan saya tahu, mereka yang di berpendapatan rendah, setiap RM1 itu penting. Dan kita harapkan peluang untuk kembali sedikit sebanyak untuk membolehkan mereka bekerja ini sedikit sebanyak dapat memulakan penghidupan baru, bukan balik kepada keadaan biasa, tapi kembali kepada norma kehidupan biasa. Ini ada dua beza ini. Kalau saya boleh nyatakan dalam bahasa Inggris, we are not going back to normal life. We are going back to the new norms dengan sekatan-sekatan tertentu. Artinya harapan saya ialah walaupun kelonggaran ini telah diberi, tapi saya harap kita akan terus ada disiplin diri untuk mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan. Sebagai misalan restoran dan tempat-tempat lain, pastikan ada setiap pelanggan itu diuji ataupun ujian suhu. Kedua, ada orang kata ada liquid untuk sebagai sanitizer untuk memastikan semua yang datang itu betul-betul sehat dan betul-betul telah mematuhi SOP yang ditetapkan. Kerana seperti mana soalan nyatakan tadi, sekiranya ada tanda-tanda bahawa kelonggaran ini boleh membawa kepada sekali lagi statistik yang tinggi, sudah pasti Jabatan Kesihatan
akan mengambil langkah yang perlu untuk menstabilkan semula kes jangkitan COVID di Sabah, dan ini mungkin termasuklah untuk kita kembali semula kepada SOP lama. Jadi dalam arti kata yang pendek, kitalah sendiri operator perniagaan, orang ramai, kitalah yang sendiri untuk menentukan agar kita bertahan dalam mood sekarang, yaitu mood SOP yang telah dilonggarkan. Dan alhamdulillah sukacita saya maklumkan, peratusan pematuhan rakyat Sabah kepada SOP amat tinggi, dan ini yang kita ingin kekalkan. Inilah saudara sekalian sedikit sebanyak pesanan saya kepada semua yang terlibat, dan kalau saya boleh disimpulkan dalam satu perkataan, ya, SOP dilonggarkan, tapi pematuhan kepada SOP yang ditetapkan dalam kelonggaran tersebut perlu kita tepati atau kita perlu patuh. Nah, inilah barangkali kalau simpulkan dalam satu perkataan. Soalan kedua, dan saya pikir kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID di Sabah masih tinggi. Jadi dengan melonggarkan SOP seperti membenarkan aktiviti perkahwinan, adakah ia akan menyumbangkan lebih banyak kes COVID di Sabah? Sedangkan Sabah ada 3 kluster yang disebabkan oleh Majlis Inai dan Kawin. Saya telah meneliti SOP yang dibenarkan, dan aktiviti majlis perkahwinan tidak dilonggarkan. Ini satulah. Dan saya setuju kalau kita lihat dan perhatikan analisa kluster-kluster baru selain daripada kluster penjara dan juga kluster PTS, kita dapati bahwa kluster-kluster lain ataupun kes penularan ini banyak berlaku dalam aktiviti-aktiviti sosial, kenduri, kendara, majlis kawin, majlis berinai dan sebenarnya. Jadi inilah seperti mana yang saya nyatakan tadi, balik kepada ataupun kelonggaran SOP ini bukan membolehkan kita balik kepada cara hidup lama. Kita sekadar balik kepada norma kehidupan biasa ya, baru yang banyak atau yang menetapkan banyak syarat-syarat atau SOP yang perlu kita patuhi. Ya. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, semenjak PKPB di Sabah dilaksanakan pada 13 Oktober tidak ada kebenaran diberi untuk mengadakan majlis kawin. Apa yang kita buat ialah kita hanya membenarkan upacara pernikahan dan pendaftaran perkahwinan, tapi hanya dilakukan di pejabat agama atau di pendaftaran negara, rumah ibadat, persatuan bukan agama Islam, dan itu cuma acara yang tidak melibatkan jamuan makan dan sebagainya selepas majlis kahwin atau nikah ataupun pendaftaran perkahwinan. Kawinlah, tapi tolonglah jangan adakan majlis keramaian selepas kawin. Nah, ini tidak boleh, masih tidak dibenarkan. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, inilah norma baru pada masa ini yang perlu kita adaptasi dan biasakan dalam situasi semasa. Oleh itu, kerajaan mengharapkan agar semua pihak dapat memahami dan membiasakan membiasakan dengan amalan norma baru di dalam kehidupan kita seharian. Bilangan keseluruhan kapasiti katil pada 9 dan November dilihat berkurangan daripada 9.563 katil pada 9 November
kepada 8.993 katil pada 10 November. Adakah ini bermakna PKRC ditutup? Saya ingat PKRC tidak pernah ditutup. Ya. Saya ingat ada penjelasan dengan statistik ini. Ya. Sekadar untuk makluman. Ya. Beberapa memang pun untuk makluman, pada 10 November, PKRC Rumah Merah Tawau dengan 600 katil telah ditutup. Rumah Merah ini bertempat di pusat tahanan sementara. Ya. Kawasan yang sama, cuma sudah tidak ada katil kerana orang dia sudah sembuh atau dihantar ke hospital. Itu saja. Dan dia PKRC ini dalam arti yang berbeza dengan PKRC yang lain. Dia bangunan sendiri. Ini di kawasan PTS itu, pusat tahanan sementara itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, sekadar sebagai catatan, Queen Elizabeth Hospital menambah 30 katil. 30 katil, ya. Dan kalau itulah kita ambil sebagai ada pengurangan, yang dikurangkan itu sebenarnya cuma di tempat PTS, dan PTS itu pun matlamat dia agar perawatan dapat dilaksanakan di situ tanpa membawa mereka yang terlibat keluar daripada pusat tahanan sementara. Kita setakat ini bagi soalan seterusnya daripada Borneo Today, kita masih menunggu statistik penuh jumlah mereka di Sabah yang telah pun pulih, ya. Soalan nombor 3 mengenai Pangsapuri, Mutiara Kasih di Lahadatu dan Taman Khazanah telah pun saya jawab tadi, ya. Daripada New Straits Times, how many positive cases among Kapayan inmates thus far? The answer is 1,659. 1659. The PKRC at Kapayan Prison Complex has 120 beds for inmates. Is the capacity sufficient to accommodate the many inmates infected with COVID-19? Sehingga 10 November hanya terdapat 40 orang tahanan yang positif. Dan pada hari ini 32 telah dilaporkan sembuh. Dengan baki positif cuma 8 orang saja. Tahanan yang positif ada yang dirawat di PKRC, manakala yang memerlukan pemerhatian yang lebih lanjut ada dirawat di hospital. So actually because of the changing number of patients, so not all the beds were required, the 120 beds, yeah. You know, the number of positive and as well as those that have recovered have to be taken into account at the same time to determine the actual number of beds that are required in the prison. Yeah. What are the measures taken to separate infected inmates from the non-infected? Tahanan yang positif dan tidak bergejala diletakkan dalam ruang tahanan yang sama, tetapi terasing daripada tahanan yang negatif. Tahanan positif yang bergejala pula dirawat di PKRC ataupun di hospital. So they are not put in the same place. The negatives and the positive are separated, and the more serious one are sent to the hospital for treatment. Yeah. Daripada Asrawani, bolehkah Datuk perincikan puncak kluster baharu yang direkod dalam 2 hari ini? Sebab dan bagaimana kluster ini wujud?
Pada 9 November sebanyak 2 kluster baru telah dilaporkan di Sabah. Kluster pertama ialah kluster Nombak di Kota Kinabalu dengan 8 kes. Semasa kluster ini dilaporkan. Kluster ini dilaporkan melalui saringan pesakit sebelum masuk ke hospital. Saringan kontak terdapat telah menemui jangkitan positif di kalangan ahli keluarga. Saringan kontak terdekat masih dalam siasatan. Kluster kedua adalah kluster Nahaba Kota Belud yang melibatkan 25 kes semasa ia dilaporkan. Kluster ini dipercaya berpunca daripada jangkitan yang berlaku semasa upacara pengkebumian. Pada 10 November pula, 3 kluster dilaporkan. Pertama ialah kluster Tatahan di Kota Kinabalu dengan 18 kes semasa kluster dilaporkan. Kluster ini dikesan daripada saringan Broad and Dead atau BID. Dan jangkitan positif telah ditemui di kalangan ahli keluarga terdekat semasa saringan kontak. Kenduri arwah telah diadakan dan saringan kontak terdapat mereka yang turut menghadiri kenduri ini juga mendapati beberapa orang telah dijangkiti. Jangkitan berkemungkinan berpunca dari perkumpulan semasa kenduri, namun siasatan masih dijalankan. Seterusnya ialah kluster JK di Tawau dengan 49 kes semasa ia dilaporkan. Kes indeks kluster ini mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan berisiko tinggi dan dikesan melalui saringan bergejala. Saringan kontak terdekat di tempat kerja juga telah menemui jangkitan positif. Dan jangkitan atau kluster yang terakhir ialah apa yang dipanggil sebagai kluster Liawan di Keningau dengan 24 kes semasa dilaporkan. Indeks kes dikesan melalui jaringan bergejala di Hospital Keningau. Siasatan kontak rapat mendapati jangkitan positif di kalangan ahli keluarga serumah dan jiran-jiran. Siasatan lanjut kluster ini masih lagi dijalankan. Dengan kelonggaran SOP baharu yang membenarkan orang ramai untuk makan dan minum di kedai, bagaimana kerajaan mengawal kelonggaran ini agar tidak berlakunya penyebaran kes baharu atau kluster baru? Saya pikir ini akan melibatkan pemantauan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti polis, DBKK dan juga Jabatan Kesihatan. Dalam arti kata yang lain, mereka ataupun pihak penguatkuasa hendaklah membuat pemeriksaan lebih kerap. Tapi seperti mana yang saya telah nyatakan dalam jawapan saya atau kenyataan saya awal-awal tadi, pada akhirnya kita sendiri yang menjadi faktor utama sama ada atau tidak adanya jangkitan. Disiplin diri, mematuhi semua peraturan yang dinyatakan, dan operator, misal kata operator perniagaan yang terlibat, hendaklah secara tegas melaksanakan SOP yang diwajibkan kepada mereka sebagai syarat mereka untuk meneruskan perniagaan. Melihat kepada SOP PKPB di Sabah, kebenaran dine-in di semua premis makanan ada ditetapkan dengan garis panduan seperti penjarakan fizikal 1 meter, simakan suhu dan menghadkan pelanggan. Itu juga salah satu daripada cara kita atau SOP untuk memastikan ya kita longgarkan, tapi syarat-syarat mesti dipatuhi. Sebagai misalan, kita telah nyatakan dalam SOP itu walaupun dine-in, tapi kalau meja kecil cuma 2 dibenarkan. Meja yang sederhana besar mungkin 3 atau 4. Tapi bila kita bercakap pasal 2, 3 atau 4, penjarakan di atas satu meja dengan meja lain juga harus diambil kira, dan arti dia jumlah meja dalam restoran misal kata bergantung kepada
berapa luasnya restoran tersebut. Ini yang saya pikir perlu kita atau semua operator ini patut patuhi. Dalam arti kata yang lain, perkara utama dalam hal ini adalah pematuhan dalam garis panduan di kalangan pengusaha kedai dan pelanggan. Oleh yang demikian, kerjasama semua lapisan masyarakat dalam membendung pandemik COVID-19 perlulah dipertingkatkan. Inilah jawaban saya kepada sebagian atau ke semua soalan yang telah dihantar lebih awal. Dan kalau masih ada soalan-soalan tambahan daripada media, silakan. Kalau saya tidak boleh jawab, saya boleh rujuk kepada Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah, Dr. Rashid, untuk membantu saya. Silakan kalau ada. Dato'. Yes. Duri here, FMT. Just want to ask one question. The CMCO has been extended to 6 December. Now that is one day after the Batu Sapi by-election. So how will that affect the voters who are traveling inter-district from KK, from Elguet, coming back to Sandakan, and also people who are in Sandakan as well? And what are the SOPs in place? Obviously, this will affect the movements and everything to do with the by-election. Yeah, thank you. I think that's a good question. Number one, I think we can avoid the by-elections because it's a requirement it's a parliamentary requirement. It's required by the law. But having said that, the Election Commission is its liberty to determine the sort of SOPs that will be applicable during the elections. So I assume that the SOP will be quite strict, but nevertheless I have not seen it at this point of time. So we will have to wait until the Election Commission announce the SOP that need to be complied, assuming that there will be a contest in the elections. Thank you. One more, sorry. Will the state government recommend that no one from Semenanjung should travel to Sabah for that? Okay, there are two. By-election? Yeah, I think to me there are two aspects. There are two limbs to the answer. One, and again, this will have to be determined by the appropriate authority. Say, if a voter is living in KL and he insists on coming back to Batu Sapi to vote, then that will be a dilemma, because he has his constitutional right to vote. But then we also have the various SOPs and restrictions that are currently in force. So this issue again, I think will have to be determined and have to be decided by SPR or the election commissions. I think the same with the second one is, of course, when you say if those from West Malaysia are here to campaign, then obviously I think it begs the questions whether there is a necessity for them to come over during the campaigning period. Now, just want to draw back our attention to the what happened during the last state elections. If I'm not mistaken, over 450 cases of COVID in West Malaysia has somewhat originated from Sabah, i.e., when they went back to West Malaysia, some of them were infected, and those infected passed the virus to other people in West Malaysia. Now, I think that's a good lesson for us to ponder. So, having said that, I think it will be foolish for us to repeat the same mistake twice. And I will leave it to the appropriate authority to determine whether such restrictions should be enforced.
in the for a better reason, that is to stop further spread of the virus. If you ask me personally, in fact, you shouldn't even ask me personally. I believe everyone. Yeah, thanks, Dato. Yeah, this is how it should be done. Yeah. Thanks, Dato. Yeah, my question was actually not the constituents, but non-constituents. Recommending them not to come here, to come there. Sorry. Kalau kira betul, kalau kita lihat, we will learn from the history of the last elections. Obviously, I think there is a need for self-discipline. In any case, I think if ever there is a need for campaigning, I think the Sabahans are good enough to do the campaigning on their own in whatever ways that is allowed by the Election Commission, taking into considerations that Sandakan is one of the few areas in Sabah that is still in the red. Yeah? And I think everyone, should bear that in mind. Thank you, Dato. Thank you. I assume the question to the first, my answer to the first question, so my comment I think is suffice to answer all lingering doubts about the SOP that has been relaxed. Yeah? And I hope we take it seriously, not so much, we take it seriously because we want to improve. And I said, while we want to maintain a fine balance between life and livelihood, but at the same time, it is incumbent upon us, every one of us, to ensure that we continue to comply with all the relevant SOPs. Yeah. Kalau sudah tidak ada, barangkali. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. And let's pray that we continue to improve. You know, for the last 3 or 4 days, we started with 1199 on Friday, went down to about 616 on Saturday, and then again went to 5. It went to about 5, around slightly over 500 on Sunday, and Monday it went further, went down further, and today it was slightly about 259. Now, the trend does look like, I would like, again, rephrase it. The trend does look like a process of stabilizations. But I think that should not be a reason for us to be complacent. I think we should continue to make sure that we comply with all the SOPs, more so now that there is some relaxation in some part of the industry, so that despite the fact that the relaxation is there, but at the same time we hope and want to make sure the progress continues, the stabilization process continues. So terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.